خير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Jadi kita sambung pengajian kita bagi Mata Abi Syuja' hari ni. Kita akan masuk iktikaf dulu. Tapi sebelum masuk iktikaf, kita nak sentuh sikit pasal tarawih lah. Tarawih ni Anasan tu dah sedia maklum dah, dia punya fadilat dan hukum hakam dia. Mungkin ada beberapa je lah benda yang kita nak sentuh. Okey. Pertama sekali, isu sebenarnya tak jadi isu dah kot tapi mungkin jadi isu di tempat-tempat terpencil lah, kan. Isu tarawih 8 dengan 20 rakaat ni ana rasa dah mati dekat banyak tempat. Siapa yang dekat tempat dia ada lagi isu tu? Ke dah terpadam lah. Tak ada dah kan? Jarang lah dengar. Okay? Mungkin ada dekat sebahagian tempat, terpencil ke ataupun kecil, tapi dia tak macam awal-awalnya lah. Okay? Dalam mazhab kita, qaul mu'tamad ni, tarawih ni maksimum afdal dia lah. Bukan maksimum lah, afdal dia 20. Okay, 20. Kalau orang buat 2, orang buat 4, orang buat 6, orang buat 8, orang buat 10, 12, panggil tarawih tak? Mu'tamad mazhab dia panggil tarawih. Cuma dia bukan kamal lah. Dia bukan tarawih yang afdal, bukan tarawih yang sempurna lah. Okay? Tapi masih lagi tarawih. Ada sebahagian ulama', okey, yang dulu dan sekarang, mereka cenderung pandangan kalau bukan 20 tak dipanggil tarawih. Okey. Tapi setakat ana cek kitab-kitab mazhab Syafi'i, dia bukan 20 pun boleh dipanggil tarawih juga. Cuma pahala dia tak pahala macam sempurnanya tarawih tu adalah 20. Okey. Dan tarawih 20 ni sabit daripada sahabat lah. Kita boleh kata ijma' sahabat. Ijma' sukuti daripada kalangan sahabat, sebab tak ada orang ingkar, betul tak? Sayyidina Umar buat pada zamannya, kepada Sayyidina Umar kata nikmatul bid'ati hadhih, kan, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ni. Sayyidina Umar kumpulkan orang untuk solat belakang imam yang satu sama, kemudian buat 20 rakaat. Hadis tu ada dalam Muwatta', ada dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi, ada dalam macam-macam kitab. 20 rakaat, 23 rakaat. Okey, ada belaka. Jadi kita boleh cakap 20 rakaat ni dia ijma' sukuti daripada kalangan para sahabat sebenarnya. Okey. Nabi SAW buat tak 20? Kita tak tahu. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata Nabi SAW ni kan asalnya keluar, kan, untuk jadi imam tarawih. Mungkin 1 malam, 2 malam, 3 malam. Kemudian Nabi SAW solat kat rumah, kan, sebab takut tarawih ni difardukan. Imam Ibn Hajar kata tak ada riwayat yang jelas kata dalam malam pertama, malam kedua, malam ketiga Nabi SAW keluar tu Nabi SAW buat berapa. Tak tahu. So mungkin 20 ni Nabi SAW tak buat pun. Tapi pastinya sahabat Nabi buat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dalil macam yang anda sebut kelas minggu lepas, yang ulama mazhab Hanafi, Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi dalam kitab dia tu, Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthar fi at-ta'abbud laysa bi bid'ah tu, dia kata inilah dalil memperbanyakkan ibadah tu tak jadi bid'ah. Sebab kita tak tahu Nabi SAW buat berapa rakaat. Bahkan yang warid daripada yang rapat dengan baginda SAW, macam Aisyah radhiyallahu anha dengan Ibnu Abbas, Nabi SAW buat 11 atau 13 je. Kalau Aisyah radhiyallahu anha kata jelas Nabi SAW ni luar Ramadan, dalam Ramadan tak lebih daripada 11. Kan, ma kana yazidu fi Ramadan wa ghairihi ala 11 rakaah. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Nabi SAW tak lebih daripada 11. Ibnu Abbas kata dia pernah solat dengan Nabi SAW, ataupun dia pernah tengok Nabi SAW solat 13. Tapi 20 tak pernah. Wallahu alam lah. Mungkin ada riwayat anda tak tahu, ataupun riwayat dhaif dan sebagainya. Tapi riwayat yang sabit setahu anda tak ada. Tapi 20 ni sabit daripada amalan sahabat dan dah diijma'kan.
Kita tahu ijma' sukuti sebab apa? Sebab tak ada sahabat yang ingkar. Dan dibuat oleh sahabat yang besar kedudukan dia, itu Sayyidina Umar, khalifah. Khalifah ni bila dia lakukan satu perkara, sahabat lain mesti tahu, dan kalau benda tu mungkar, confirm kena tegur. Okey, confirm akan ditegur. Tapi tak ada siapa yang betulkan dan tegur. Tanda bahawa kita boleh solat 20 rakaat. Bahkan sahabat pun faham buat ibadah lebih ni, banyak ni tak bid'ah. Okay, dia ambil kefahaman dari situlah. Okay. So kemudian lepas berlalu zaman sahabat, di Madinah mereka solat sampai 36 rakaat kan. Okay, 36 rakaat. Okay. Kita nak buat tarawih lebih pun tak apa. Kalau buat sendiri, kita nak buat 40, 50, 100 boleh lah. Sebab tarawih ni dia masuk bawah qiyamul lail. Dan qiyamul lail memang tak ada had. Ya, Nabi SAW kata salatul lail mathna mathna, lah hadis riwayat Nasa'i. Solat malam ni 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat tu tak ada limit, sekali lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sampailah berapa kita nak kan. So orang Madinah zaman salaf dulu, mereka solat berapa rakaat? 36. Okey. Sebab mereka nak saing dengan orang dekat Mekah. Orang dekat Mekah setiap kali habis 4 rakaat tarwihah ni, mereka akan tawaf 7 kali, tawaf sunat. Okey. Dah tawaf, sambung balik rakaat ke 5, 6, rakaat ke 7, 8. Tawaf balik lepas tu. Lepas tu sambung balik 9, 10, 11, 12. Tawaf balik. Kan? Okey. 13, 14, 15, 16 tawaf balik. Macam itulah. Jadi orang Madinah melihat setiap kali set tawaf tu, satu set 7 kan. Setiap satu set sama dengan 4 rakaat. So mereka, berapa set mereka buat? 4, 8, 12, 16, 20. 20 set. 20 kali 4, silap. 5 set. Kan? Satu set ni 4. Okey, satu set ni 4. Satu set tu mereka melihat 4 rakaat. Satu set ada 7 tawaf. Satu set ada 7 tawaf. 7 tawaf tu sama dengan 4 rakaat. Okey, jadi mereka tambah. Mereka tambah jadi 4, 8, 12, 16. 16. 20 tak ada. Maksudnya lepas rakaat ke-20 mereka tak tawaf dah. Ana silap. Mereka buat 4 kali. So 4 kali tawaf, 4 set Satu set 4 rakaat. 4 kali 4, 16. 16 campur 20, 36. Antum faham tak? Ana ulang balik. Senang je kan? Satu set tawaf ni sama dengan 4 rakaat. Mereka buat berapa set? 4 set. Sebab setiap 4 rakaat mereka akan tawaf. 4 tawaf. 8, 12, 16. Lepas 20 tak ada dah. Lepas 20 mereka buat witir lah. Okay, tak ada tawaf. So 4 set tawaf. Okay. Satu set sama dengan 4 rakaat. So 4 kali 4, 16. 16 campur 20 yang dah sabit zaman Sayyidina Umar, jadi 36. Dan itu dalil kita boleh tambah lah kalau kita nak buat lebih. Dan itu dalil bahawa salaf faham, salafus salih faham, tarawih dan qiyamul lail ni tak ada limit. Dan ini ijma' semua ulama. Sehinggalah datang Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani, dia ulama pertama dalam sejarah Islam yang melihat tak boleh lebih daripada 8. Sebab dia tengok hadis Aisyah tadi. Aisyah kata Nabi SAW tak lebih 11. Dia faham 11 tu 8 qiyam, dan bagi dia tarawih tu qiyam kan, 8 qiyam 3 witir. So qiyam ni ataupun tarawih ni 8 ni itu limit. Sebab Aisyah kata Nabi SAW tak tambah lebih daripada 8. Jadi pada kurun ke-20 ni, Syekh Al-Albani lah, okay, rahimahullah, orang pertama yang langgar ijma' ni. Langgar ijma'. Jadi bila Syekh Al-Albani keluarkan pandangan ni, beliau dibantah hatta oleh ulama' ulama' Saudi sendiri. Ramai ulama' Saudi bantah. Antaranya Syekh Hamad Al-Ansari. Okay, dia Syekh Hamad Al-Ansari ni pakar hadis kat Madinah. Okay, Syekh Humud At-Tuwaijiri dan sebagainya, mereka karang kitab bantah pandangan Syekh Al-Albani limitkan 8. Okay. Dan pandangan Syekh Al-Albani ni syadz lah.
tak boleh fatwa, tak boleh amal. Tak boleh fatwa dengan tak boleh amal. Sebab dia mukhalafat ijma'. Bukan ijma' 4 mazhab je, ijma' semua ulama'. Okey. Ijma' semua ulama'. Okey, rahimahullah. Wa ghafarallahu lana walah, kan. So pandangannya tak boleh pakai. Sebab tu ada tesis dekat Saudi. Tesis PhD, nama dia Al-Masail Al-Fiqhiyah Al-Mahkum 'alaiha bisyuzuz. Okey, ataupun Al-Masail Al-Fiqhiyah ke, ataupun Al-Fatawa Al-Mu'asirah Al-Mahkum 'alaiha bisyuzuz. Masalah-masalah fiqh yang dihukumkan sebagai syadz. Masalah-masalah fiqh moden yang dihukumkan sebagai syadz. So antara pandangan yang ada dalam kitab tu, pandangan Syekh Albani tentang isu tarawih ni lah. Okey. Jadi tak ada sandaran langsung. Dan ulama bagi jawapan banyak. Sebenarnya dengan ijma' tu cukup dah. Okey, tapi ulama bahas juga dari sudut usul fiqh, daripada hadis Aisyah tu tak ada dalalah nahi. Aisyah hanya sifatkan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW tak solat lebih 11, tu je. Ada tak dalam hadis tu kata Nabi SAW tak buat lebih 11 dan jangan lebih 11? Tak ada. Dia hanya cerita Nabi SAW tak solat lebih 11, tu je. Boleh ke difahami dari situ? Oh, maksudnya kalau lebih 11 tak boleh. Kita faham secara mafhum, kan? Tapi mafhum ni ternyata tak boleh pakai. Sebab Nabi SAW sendiri, dalam kes lain Nabi SAW solat 13 rakaat. Kalaulah betul mafhum mukhalafah tu hujah dalam kes ni lah, maksudnya tak boleh lebih 11 rakaat, kenapa Nabi SAW pernah solat 13? Itu satu. Dan kenapa sahabat dan salafus soleh boleh buat 20 pula? Maksudnya mafhum tu tak pakai. Mafhum tu tak dipakai. Dan itu mafhum fi'il. Itu mafhum yang sangat mafhum fi'il ni ulama usul tak kira hujah pun. Kan? Kita ada mafhum sifah, mafhum adat, mafhum hasr, mafhum laqab, apa semua. Mafhum fi'il ni ulama usul tak kira hujah pun. Okey, tak ada mazhab yang melihat sebagai hujah. Okey. Ala kulli hal, habislah kat situ. So supaya antum sedar, kalau lalu isu 8 ke 20 ni dekat Facebook ke, kat Twitter ke, dekat masjid rumah antum ke apa kan, surau rumah antum ke, antum dah faham dah dia punya background dia. Okey. Kalau ada ustaz berkeras juga, 8. Ada lagi, anda tahu sampai sekarang ada beberapa asatizah berkeras lagi. Sebenarnya kita kena cakap kat dia, ni memang syadz ustaz. Ni dah tak ada ruang untuk apa? Kita khilaf. Ni memang saya tak boleh khilaf dengan ustaz. Saya kena cakap ustaz salah. Okey. Saya kena cakap dengan pasti dan jazamnya kamu salah. Dan kamu mesti kena tarik balik daripada pandangan ni. Sebab bila pandangan tu syadz, dia tak ada ruang dah untuk kita cakap oh ni khilaf muktabar ke apa kan. Kita kena cakap salah. Okey, kena cakap salah juga. Ustaz tu kena tarik balik. Selagi dia tak tarik balik, dia tengah mengajar dan fatwakan benda yang sesat. Sebab mukhalafah dengan ijma' yang sarih. Bahkan ijma' semua ulama' Hatta Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa pun sebut hadis tu tak ada dalalah pun untuk limitkan 11. Silap limitkan 8 maksudnya. Qiyam. Okey, selesailah kan. Tu tentang tarawih lah. Antara isu yang orang biasa tanya tentang tarawih apa? Boleh tak saya nak qada, solat qada time tarawih? Imam tarawih, kita makmum, kita ada hutang kan, hutang-hutang solat yang tak selesai ni, kita niat qada. Dia teringat oh ada subuh, saya ada hutang subuh, beberapa hutang subuh kan. Bila saya jadi makmum ni, saya niat qada hutang subuh, imam niat tarawih. So dalam mazhab Syafi'i boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Cuma afdal dalam mazhab Syafi'i dia solat sendiri untuk selesaikan qada dia. Dan dalam mazhab Syafi'i juga sebenarnya lah qaul yang masyhur ataupun kalau anda tak silap muktamad dia mendahulukan qada wajib tu lebih dituntut daripada sunat kan. Sebahagian fuqaha dalam mazhab cuma anda tak ingat dia muktamad ke tak. Ni anda kena check balik Anda kena check balik. So anda bagi tahu siap-siap lah. Anda tak ingat muktamad ke tak.
Kalau solat sunat tu solat sunat mutlak, mereka tak bagi pun buat solat sunat tu, kena qada juga. Dahulukan qada daripada nawafil yang mutlak. Kan? Jadi yang terbaik adalah dia selesaikan solat hutang-hutang solat dia. Itu yang terbaik. Dan yang terbaik dia buat sendiri. Dia selesaikan hutang dia sendiri. Okay. Kalau dia rasa dia tak semangat kan, mungkin bila tarawih ni kan semangat nak solat banyak. Mungkin bila sebelum sampai waktu tarawih dia tak ada semangat nak buat. Dia nak cari macam vibe nak buat banyak solat ni. Jadi dia kena buat tarawih, dia kena buat time tarawih ramai-ramai. Bolehlah. Okey, dia solat sebagai makmum tapi dia niat untuk qada solat wajib dia, boleh. Ikut mazhab kita bolehlah, sah. Cuma mazhab kita tak sarankan sebab dia khilaf dengan mazhab lain yang tak bagi kan. Dan keluar daripada khilaf ni mustahab. Okey, al-khuruj minal khilaf mustahab kan. Ala kulli hal, kalau dia nak buat macam tu tak apa, tak ada masalah. Okey, dia qada solat-solat sunat dia. Solat-solat sunat pula, wajib dia. Okey. Qada solat sunat pun boleh, tapi ni dia nak qada yang wajib lah, yang dia punya apa nama dia? Hutang lah, hutang yang berat ni kan, yang wajib. Okey, antum ada apa-apa soalan pasal tarawih tak? Ana tak adalah nak cerita daripada awal sampai habis sebab dia dah sedia maklum. Melainkan antum ada soalan. Tarawih tadi kan tak ada imitasi. Jadi bagaimana boleh afdal 20? Tak afdal kan? Afdal tu sebab ulama melihat itu amalan ni lah salafus soleh. Tapi nak buat lebih boleh. Secara amnya itu afdal. Tapi boleh jadi untuk individu yang dia mampu buat 100 contoh, afdal bagi dia 100. Tapi itu afdal yang nisbi lah. Okey, afdal yang nisbi. Tapi yang 20 tu maksudnya secara umumnya kerana berlalunya amalan salafus soleh terhadap 20 tu kan, jara alaihi al-amal kan. Jara alaihi al-amal, dia jadi afdal. Jara alaihi al-amal, dia jadi afdal. Okey, ada lagi? Ustaz, tadi yang berkenaan dengan tawaf tadi saya tak berapa jelas. Yang satu set tawaf 4 rakaat, 4 set sama dengan 16. Mana tambah lagi 20 lah? 20 tu yang dah asal kan? Oh, yang dah. Yang asal yang Sayyidina Umar buat tu. 20 tu campur dengan 16 tu. Utama mazhab Syafi'i, tarawih ni sunat berjemaah. Qaul Imam Syafi'i sendiri, Imam mazhab kita sendiri, beliau melihat tarawih bersendirian ni lagi afdal kalau dia boleh baca Quran lagi banyak. Kalau dia boleh baca Quran lagi banyak. Qaul tu kuat juga, tak ada dan dia tak ada isu pun. Dia benda kecil lah kan, benda kecil. Kalau kita pegang pandangan Imam Syafi'i ke pegang pandangan muktamad mazhab Syafi'i ke, benda kecil. Kalau ada orang dia solat kat rumah tarawih, memang dia solat kat rumah, satu rakaat dia baca 1 juz contoh. Satu rakaat 1 juz. Satu rakaat 2 juz. Dia pergi masjid, satu rakaat 1 muka surat, 2 muka surat. Dia rasa senang lah, 2 muka surat je, petik jari. Aku nak baca lagi banyak contoh. So dia solat kat rumah 1 juz, 2 juz. Tak ada masalah lah, kita cakap lagi afdal. Kalau ikut qaul Imam Syafi'i itu lagi afdal lah. Walaupun dari sudut pandangan muktamad mazhab, better dekat masjid macam mana pun. Antum faham tak? Tapi dia bukanlah benda besar. Dia tak adalah macam khilaf besar dan sebagainya. Okey, dia benda biasa je. Ada soalan lain? Ustaz, kalau kita tengok kalau macam sampai je waktu Ramadan, kuliah-kuliah di masjid ataupun di surau tidaklah diberhentikan tapi dikurangkan, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Sebab kalau kita belajar dalam Islam ni, tuntut ilmu tu lagi penting kan. Sebab banyak daripada kita sampai je Ramadan dia banyak ibadah tapi dia kurang. Dalam tuntut ilmu tu. Macam mana, Ustaz? Yang muslimat dengar? Tak dengar.
Jadi soalan yang ditanya ni tentang menuntut ilmu dalam bulan Ramadan. Kenapa bila sampai bulan puasa kuliah-kuliah dikurangkan? Kan? Sedangkan menuntut ilmu tu ibadah. Patutnya lagi banyakkanlah, kan? Sebenarnya isu ni dah ada sejak zaman salafus soleh. Imam Ibn Rajab dalam kitab dia Lataiful Ma'arif yang cakap salafus soleh ni ada dua. Ada dua jenis salafus soleh. Ada dua kumpulan besar. Satu salafus soleh yang melihat Ramadan ni is special untuk Quran je. Masuk Ramadan, Quran je. Kelas pengajian kitab tu tutup, bukanlah tutup, kelas pengajian kitab tu ditangguhkan, kitab ni ditangguhkan, semua on hold, fokus mushaf sahaja. Itu ada salafus soleh yang buat macam tu lah, kan. Antaranya dia katakan Imam Malik lah, Imam Malik bin Anas. Imam Malik masuk bulan Ramadan, dia tak nampak benda lain, nampak mushaf je. Okey. Dan ramai salafus soleh yang lain, hatta Imam Syafi'i. Antum pun tahu Imam Syafi'i hatam sehari dua kali Quran dalam Ramadan. Dua kali Quran dalam Ramadan yang Imam Syafi'i khatam tu, ulama yang karang biografi Imam Syafi'i kata itu dalam solat. Maksudnya luar solat dia baca lebih lagi. Okey. Dua khatam tu dalam solat Imam Syafi'i. Jadi sebulan 60 kali. Maksudnya kita tak tahu 60 tu yang dalam solat. Luar solat kita tak tahu dia baca berapa banyak. Imam Syafi'i baca berapa banyak. Lebih lah. Kan? Okey. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i ni nak cakap pasal istinbat daripada Quran, dia punya kebijaksanaan dia memang sangat-sangat hebat lah, kan. Sangat-sangat hebat. Memang tak pelik lah macam mana dia boleh antum boleh tengok kitab Imam Syafi'i pasal tafsir ayat hukum. Tapi dia sikit je. Dia lebih kepada bab-bab nikah je. Ahkamul Quran. Ya, ahkamul Al-Quran. Sebab Imam Syafi'i dia punya bahasa dia Hamzah tu dia tak sebut je Ahkamul Quran. Antum tengok Ahkamul Quran Imam Syafi'i baru terbit cetakan yang baru dia, okey. Antum tengok Imam Syafi'i dia kalau bahas ayat dan dia istinbat macam mana. Memang luar biasalah. Dan kenapa jadi luar biasa macam tu? Sebab tengok dia baca Quran berapa banyak. Sangat banyak, memang kita tak boleh bayang kan ada orang kata, tak masuk akal lah ustaz. Saya tengok ada YouTube orang khatam Quran ni dengan baca hadar laju ni 7 jam, 8 jam. Kalau Imam Syafi'i tidur 5 jam, 4 jam kan. Dia mandi apa semua lagi, bila dia baca sampai 2 kali khatam, 3 kali, macam dah lah penat. Sekali khatam tu tak tahulah nak kata penat dia macam mana. Ni 2 kali khatam. Dalam solat pula tu. Yang luar solat, memang kalau kita pakai kacamata materialistik kita akan cakap apa? Mengarut dah ni. Ini fairy tale. Dia cakap ini fairy tale. Kita memanglah rasa fairy tale, kita tak tahu karamah, kan? Orang zaman sekarang bila dengar karamah ke apa, dia rasa macam fairy tale. Tu karamah lah, kalau bukan karamah apa lagi tu? Kan? Itu karamah. Itu satu kemuliaan yang Allah bagi dekat Imam Syafi'i dan memang karamah. Mungkin karamah dari sudut keberkatan waktu, mungkin karamah dari sudut kelancaran lidah dia, ataupun dia tak rasa penat baca Quran, kan? Karamah yang diberikan kepada ulama dan orang soleh ni, ahli sunnah wal jamaah, ijma' kita kena i'tiqad, kita kena percaya. Disebutkan ada seorang wali lah, dekat Hadramaut. Dia ni bulan Ramadan siang dia tak baca Quran. Dia baca Quran malam, pulun baca malam. Siang dia tak baca. Wali ni orang pelik kat wali ni, syekh ni. Kenapa syekh tak baca Quran time siang? Bukankah kita dituntut untuk baca banyak malam dan siang, kan? Kenapa tak baca time siang? Sedangkan dia ni luar bulan Ramadan terkenal orang yang sangat banyak baca Quran, syekh ni. Banyak sangat baca Quran, tapi bila masuk Ramadan siang dia tak baca, dia baca malam je. Jadi syekh ni kata, saya tak tahu nak cakap dekat kamu macam mana, tapi saya bila baca Quran, saya rasa macam ada madu kat mulut saya. Manis macam madu. Jadi dia membuatkan saya rasa macam saya tak puasa. Jadi kalau saya baca time siang, saya rasa macam saya tak puasa sebab rasa manis, macam ada madu kat mulut saya baca Quran. Maka sebab tu saya baca malam. Ni karamah lah. Orang biasa dengar orang yang tak beriman karamah, dia kata apa?
Ustaz Aziz ni cerita apa lah. Habis Syujak ke cerita wali-wali pelik ni. Kan sekali hang lah nak percaya ke tak, tapi cerita ni memang sabit. Cerita ni memang masyhur kan. Okey. Jadi kalau kita tengok dengan kacamata materialistik, memang banyak benda tak betul. Imam Abu Hanifah dalam Syiar Alam Nubala, Imam Zahabi kata wuduk yang sama daripada isyak sampai subuh. Ni Imam Zahabi. Imam Zahabi ni bukan orang jenis huha-huha aja ambil cerita pelik-pelik ni Imam Zahabi sebut. Okey, berapa puluh tahun wuduk isyak tu sampai subuh. Kan dia hidupkan malam semualah. Ada orang kata ni tak masuk akal lah. Memang tak masuk akal. Bukanlah tak masuk akal. Dari sudut hukum akal pun, akal tak memustahilkan, betul tak? Hukum adat pun tak mustahil. Boleh jadi ada orang memang dia tak membuang satu malam. Boleh jadi benda tu boleh berlaku. Kan? Hukum adat pun tak mustahil. Cuma dia benda pelik. Pelik. Biasalah pelik. Karamah tu benda yang mencari adat. Memang kena pelik lah. Kalau dia tak pelik, dia tak jadi karamah. Sebab karamah tu definisi dia al-khariq lil-adah. Yang mencari benda biasa, adat. Kalau dia tak pelik, tak jadi karamah lah. Anak semalam, bukanlah anak, ada orang kata anak semalam qiyam sampai pukul 1 pagi. Anak wuduk sama isyak lah. 3 jam, 4 jam je, biasalah tu. Karamah tak? Tak karamah. Dia bila pelik tu jadi karamah. Jadi ada orang bila kita cerita salafus soleh buat macam ni, salafus soleh amalan macam ni, dia muka dia dah mula berkerut dah. Problem dia hang tu tengok dengan kacamata materialistik dunia tu. Ni mata ni tengok dengan materialistik dunia, faham tak? Hang kiaskan ibadah tu macam ibadah hang kan. Dia orang punya ibadah macam ibadah hang. Kita buat ibadah malas, kita tengok orang dulu pun kita rasa macam mana dia boleh buat banyak. Imam Ahmad solat 300 rakaat sehari kan. Itu problem dia. Okey, macam mana boleh keluar jauh nak pergi. Kita tanya soalan apa tadi pun dah lupa dah. Tadi kat bahagian pertama Ramadan memang untuk Quran je. Okey. Jauhnya pergi. Okey. So salafus soleh macam Imam Ibnu Rajab kata dalam Lataiful Ma'arif, memang ada dua. Ada salafus soleh yang melazimi mushaf, dan ada salafus soleh yang diperbanyakkan belajar. Sebab tu menjadi kebiasaan sebahagian ulama hadis, dia khatamkan kitab-kitab hadis bulan Ramadan. Antaranya Imam Iraqi sebut, Imam Iraqi yang masyhur dalam, dia tak sebut dalam Alfiyah, dia sebut kitab apa nanti ingat, tapi dia kata sabit ramai salafus soleh dia akan buat majlis khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebagainya time bulan Ramadan. Okey. So sebenarnya dua-dua boleh. Dua-dua bagus. Dan akhir sekali dia tengok kat diri kita sendiri. Okey, dia cuma ana secara peribadi ana nampak yang terbaik adalah dia fokus ataupun dia lebih kepada Quran lah. Ibadah lah, ibadah dan mainly Quran. Nak buat kelas tak ada masalah, nak sambung kelas tak ada masalah kan. Macam itulah. Dan Quran tu pula fokus pada banyak bacaan. Ada orang kata tapi tak faham. Buat apa kan, kena tadabbur lah. Sebab tu ramai ulama kata tadabbur ni luar Ramadan. Dah hari tu semalam kan anda tengok ada video Syekh Abdul Aziz Syahawi, ulama besar Mesir tu. Dia kata tadabbur dan tafsir sepatutnya hang buat luar Ramadan. Okey, dalam Ramadan nak fokus banyak baca. Banyak baca dituntut daripada kita tafsir satu ayat je, sehari satu ayat je. Kita baca satu hari satu ayat je time bulan Ramadan, and then kita baca kitab tafsir. Bukanlah salah. Tak seafdal kita berbanyakkan bacaan. Macam mana ulama tahu macam tu? Tengoklah amalan salafus soleh macam mana. Mereka memang memperbanyakkan, mereka ikthar kan daripada tilawah. Okey. Ada soalan lain? Tak ada dah? Pukul apa ni? Okey, tak ada dah? Okey, kita masuk iktikaf. Sejuk. Anak sejuk. Antuk sejuk ah. Boleh kurangkan, boleh ni tak naikkan dia punya suhu? Ke dia dah memang set dah? Oh, dia dah set dah.
Boleh tak? Boleh. Bagus. Terima kasih. Okey. Ada siapa nak baca bahagian iktikaf? Faslun fil i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani. Al-wahid an-niyatu wa thani al-lubthu fil masjid. ولا يخرج من الاعتكاف المنزور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوضع. Jadi seperti yang tu nampak fasal fil i'tikaf sikit je. Kata Imam Abu Syuja' rahimahullah, al-i'tikaf sunnatun mustahabbah. Okey. Hukum asal i'tikaf ni sunat. Dan dia asyaddu istihbaban, lagi-lagi sunat. Tersangatlah sunat pada 10 malam akhir Ramadan. Pada 10 malam akhir Ramadan dia jadi asyaddu istihbaban. Pada masa-masa lain dia mustahab. Dan i'tikaf ni ada 2 syarat kata Imam Abu Syuja'. Okey, ada 2 syarat. Apa dia? Pertama niat, kedua al-lubthu fil masjid, stay dalam masjid. I'tikaf ni cukup kita niat i'tikaf lah. Nawaitul i'tikaf cukup. Lillahi ta'ala. Melainkan i'tikaf tu i'tikaf yang wajib, maka kita kena sebut fardu, al-fardiyah. Al-fardiyah tu perlu disebut pada i'tikaf yang wajib. Dan i'tikaf wajib ni apa? Satu je, i'tikaf yang dinazarkan. I'tikaf tak jadi wajib, melainkan i'tikaf tu dinazarkan. Waktu tu kita niatlah nawaitu fardhul i'tikaf contohnya. Kan? Nawaitul i'tikaf allazi fardun alayya contoh. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu je. Kalau ni saya niat beriktikaf yang fardu ke atas saya. Okey, contohnya. So wajib sebut fardiyah pada iktikaf yang wajib, iaitu iktikaf yang dinazarkan. Selain daripada tu, tak wajib dalam niat tu kita sebut fardiyah lah. Cukup kita niat fi'il je, nawaitu al-i'tikaf. Dan tak wajib kita ta'yin masjid. Sahaja saya niat i'tikaf kat Masjid UIA. Apa? Masjid Sultan Ahmad Shah. Haji Ahmad Shah. Apa dia? Betul? Sultan Haji Ahmad. Haji Ahmad Shah. Sultan. Dekat Sultan Haji Ahmad Shah. Wajib ke ta'yin macam tu? Tak wajib. Tapi kalau dita'yin macam mana? Katakanlah dia dah niat ta'yin kan. Sahaja saya iktikaf di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah. Baguslah, sunatlah ditambah benda tu, tapi tak wajib. Kalau dia nazar macam mana? Saya bernazar untuk iktikaf tahun ni dekat Masjid Sultan Haji Ahmad Shah. Okey. Tengok-tengok dia tak boleh datang UIA Ramadan tu, dia kena stay kampung je contohlah. Boleh tak untuk dia laksanakan nazar dia, untuk ditunaikan nazar dia, dia iktikaf kat masjid kampung dia? Ke dia kena juga pergi UIA, beli tiket flight apa semua? Boleh kat Dia boleh kat kampung dia. Kalau dia nazar iktikaf dekat mana-mana masjid kat muka bumi ni, okey, tak mesti masjid tu. Mana-mana masjid yang lain sama je macam dia. Kecuali 3 masjid lah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau dia nazar untuk iktikaf dekat Masjid Al-Aqsa, dia kena kat Masjid Al-Aqsa atau Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau dia nazar iktikaf Masjid Al-Aqsa, sah dia punya iktikaf itu nanti dekat Masjid Al-Aqsa atau Masjid Nabawi, sebab Masjid Nabawi lagi tinggi lah. Okey, ataupun Masjid Haram. Kan, of course lah yang paling tinggi. Kalau dia nazar iktikaf dekat Masjid Nabawi,
tapi dia iktikaf dekat Masjidil Aqsa, tak sah. Dia kena dekat Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau dia nazar iktikaf kat Masjid Haram, kena Masjid Haram lah. Tak boleh buat apa okey, kena kat situ juga. Sebahagian ulama macam Imam Nawawi dalam Al-Majmu' melihat kalau Masjid Nabawi ni, kalau iktikaf, dia nazar iktikaf kat Masjid Nabawi kan, Masjid Nabawi tu mesti yang saiz atau ruang yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey, yang pada zaman Nabi SAW, yang kecil je kan. Tu kena tengok ada buku-buku yang dikarang tentang Masjid Nabawi punya peta ni, plan. Seingat ana lah, saiz sekarang Masjid Nabawi yang ada ni, dengan dia semuanya yang kat luar dia tu, yang lantai putih dia tu, semua tu hujung ke hujung, okey, macam ni. Ana lupa siapa beritahu ana, tapi mereka kata itulah kota Madinah zaman Nabi SAW. Lagi-lagi zaman dulu rapat, rumah-rumah rapat. Nabi SAW punya rumah pun memang betul-betul dengan masjid kan, so rapat. So yang sekarang yang dah perluasan Masjid Nabawi yang sampai luar itu dulu Madinah besar tu lah. So Masjid Nabawi itu sebenarnya kecil ke situ. Itu ikut pandangan Imam Nawawi. Maksudnya bahagian yang di extend tu tak masuk. Tapi ramai je yang bagi untuk iktikaf dekat bahagian yang di extend atau expand tu. Tausiah kan dalam bahasa Arab, yang apa, di extend dengan expand tu. So kena niat. Kalau tak niat tak dapat lah. Kalau dia tak niat, dia tak dapat. Ulama ada ajar kita satu trik. Orang tu dengar, trik satu, bukanlah trik, macam trik lah, satu cara menarik lah macam mana kita nak dapat pahala iktikaf kita dengan pahala iktikaf yang wajib kan, dengan pahala iktikaf yang wajib. Kalau kita datang masjid contohnya, kita nak solat kan, kita niat iktikaf lah, nawaitul iktikaf, kita dapat pahala sunat. Kita ada satu trik yang ulama ajar untuk kita dapat pahala wajib. So kita niat macam mana? Nazartu al-i'tikaf muddata baqa'i fi hadzal masjid. Saya nazar untuk iktikaf tempoh saya ada kat masjid ni. So kalau tempoh dia 15 minit, 20 minit kan, dia nak solat jemaah and then dia balik kan. Sepanjang dia solat jemaah, sebelum dia balik tu 20 minit tu, dia dapat pahala iktikaf yang nazartul i'tikaf muddata baqa'i fi hadzal masjid. Muddata baqa'i lah fi hadzal masjid. Nanti ada orang kata, boleh pula macam main helah-helah macam tu Bukan, boleh lah, satu boleh. Sebab tu ulama bila mereka kata faqih ni, orang yang faqih ni juga orang yang mesti kena pandai tentang fiqh niat. Dia tahu macam mana nak memaksimumkan niat. Betul, ulama-ulama karang kitab pasal niat, kadang-kadang satu jilid tebal. Kat Imam Qarafi, mazhab Maliki, Syekh Al-Qarafi ada, Imam Syihabuddin Al-Qarafi ada kitab besar pasal niat je. Imam Suyuti ada kitab tebal pasal niat sahaja. Sebab fiqh niat ni, siapa yang kuasai, dialah yang paling pandai macam mana nak bolot sebanyak mungkin pahala. Kita hidup ni kena fikir macam mana nak bolot pahala. Kan? Okey, kemudian syarat kedua iktikaf apa? Al-lubth. Kan? Al-lubth ni stay. Stay tu syarat dia mesti lebih daripada kadar tumakninah. Fauqa qadri at-tumakninah. Kadar tumakninah berapa? Subhanallah. Jadi senang sangatlah dalam mazhab Syafi'i tau. Mazhab Syafi'i nak iktikaf ni senang. Ada mazhab lain
syarat sah iktikaf tu kena iktikaf sehari. Sehari. Mazhab Maliki, iktikaf dalam mazhab ni mesti kena sehari. Mazhab Hanafi, kalau iktikaf tu iktikaf wajib, dia kena iktikaf plus puasa. Mazhab Maliki, iktikaf tu wajib ke sunat, dia kena puasa sekali. Mazhab Maliki paling berat. Nak sah iktikaf, dah lah kena sehari, kena puasa. Mazhab kita tak ada semua tu. Mazhab kita dalam bab iktikaf paling ringan. Tak payah puasa. Okey. Kemudian cukup sekadar lebih tumakninah aja. Kan? So kita ikut mazhab kita ada ruang yang banyak untuk dapat pahala. Okey, ruang yang banyak untuk dapat pahala. Dan dia mesti al-lubth fil masjid. Dia mesti stay dalam masjid. Tempat yang diwakafkan khusus untuk masjid. Bukan surau yang tak cukup syarat masjid, ataupun surau dekat mall ke, surau kat madrasah. Itu semua tak jadilah. Okey. Mesti masjid. Afdalnya masjid jami'. Masjid jami' ni masjid yang didirikan solat Jumaat. Itu lagi afdal lah. Kerana kalau dia nak iktikaf lama sampai dia jumpa hari Jumaat, dia tak payah nak keluar pergi cari masjid lain, betul tak? Dia stay masjid tu je. Masjid jami'. So dia kena al-lubth fil masjid. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i mungkin boleh diamalkan dalam keadaan yang tertentu, difatwakan dalam keadaan tertentu. Antara yang sebut perkara ni Imam Asy-Syarqawi. Okey, Imam Asy-Syarqawi sebut. Dan orang amal pandangan ni bila Covid dulu, iaitu boleh iktikaf kat rumah. Macam mana nak iktikaf kat rumah? Ni pandangan Imam Asy-Syarqawi. Cuma pandangan ni mungkin sekarang tak sesuai lah sebab tak Covid. Ataupun kita ada banyak masjid kat Malaysia kan, tak sesuai. Tapi katakanlah satu hari Allah takdirkan antum pergi Amazon contoh. Antum buat kajian apa dah. Ada orang buat kajian apa dah, dia pergi Amazon. Tak ada masjid langsung. Yang ada apa? Mungkin pondok lah, rumah pondok kayu je kat tengah-tengah Amazon tu. Dia nak juga iktikaf, katakan. Katakanlah waktu tu bulan Ramadan. Dia bolehlah pakai qaul ni. Okey, dia bolehlah pakai qaul ni, qaul Imam Asy-Syarqawi ni. Apa dia buat? Dia ambil sejadah, dia lekatkan sejadah tu kat lantai secara permanen. Sebagai ulama kata dia paku. Kalau kayu lah boleh paku kan. Okey. Kemudian dia niat apa? Saya wakafkan sejadah ni. Wakafkan sejadah ni sebagai saya punya masjid. Masjid saya. So nanti dia boleh iktikaf dekat atas sejadah tu, ibadah atas sejadah tu, dapat pahala macam masjid. Cuma antum kena ingat, pandangan ni pandangan yang difatwakan oleh Imam Asy-Syarqawi dan kita pakai pada keadaan khusus lah. Antum janganlah balik rumah hajar ni nanti orang kampung kata sesatnya. Pergi UAE jadi sesat ni dia kata. Janganlah. Okay, pandangan ni ada dia punya, adalah dia punya keadaan special dia. Kan? Ana bacalah. Imam Asy-Syarqawi nukil daripada ulama lain Az-Zayyadi. Wa afta Az-Zayyadi bi annahu law summira. Summir tu maksudnya dipakukanlah fi mulkihi, fi milkihi, pada tanah yang dimiliki, hasiran, macam tikar contohnya, au sujjadah ataupun sejadah. Okey. Wa waqafa dhalika masjidan. Dan dia wakafkan sejadah tu sebagai masjid. Sahha wa ujri ala dhalika ahkamul masjid fayasihu al-i'tikafu 'alayha. Ni difatwa oleh Al-Allamah Az-Zayyadi, kemudian Imam Asy-Syarqawi nukilkan, Imam Asy-Syarqawi setuju. Maka dengan dia buat macam tu, sejadah tu tadi jadi masjid dia, dan sah iktikaf atas sejadah tu, dan sejadah tu hukum masjid. Kalau dia berjunub, dia adalah hadas besar, dia tak boleh stay atas sejadah tu, macam tu lah. Wa yahrumu 'alal junubi wa nahwihi al-mukthu 'alaiha, okay, wa nahwu dhalik. Yang nak sebut supaya antum tahu lah pandangan ni, dan ramai ulama, ada bukan ramai, ada beberapa ulama
beberapa ulama fatwakan pandangan ni bila COVID hari tu. Okey. Kemudian, dan kalau iktikaf tu iktikaf sunat, kita boleh stop dan potong bila-bila kita nak. Okey, iktikaf sunat ni sekati kita lah. Kita boleh stop dan potong bila-bila kita nak. Kan? Kita nak keluar masjid, nak balik rumah dah. Okey. Kalau kita berazam, kita pergi solat zuhur kat masjid. Time kita solat zuhur tu kita niat iktikaf tadi. Okey, kita niat iktikaf. Dah habis solat zuhur dengan imam, kita solat sunat apa semua, zikir-zikir, and then kita nak balik rumah. Kalau bila kita nak balik rumah, kita ada azam. Okey, nanti saya datang balik masjid ni, saya nak sambung lah iktikaf. Ya? Kita ada azam macam tu. Maka next time kita datang masjid tu, kita tak payah perbaharui niat iktikaf dah. Dah, faham tak? Tak payah tajdid niat dah iktikaf. Dah dapat dah. Tapi kalau kita tak azam, lepas ni kita datang balik masjid ni, kita nak iktikaf. Next time kita nak iktikaf, kita kena tajdid niat. Okey? Faham tak? Idza kharaja minal masjid bila azmin 'ala al-'aud inda khurujihi lazimahu istinafu niyyatil i'tikaf. Wa idza kharaja 'aziman 'ala al-'aud lam yalzamhu istinafu niyyatil i'tikaf. Okey, lianna azmahu hina idzin qa'imun maqaman niyyah. Kerana azam dia waktu itu qa'imun maqaman niyyah. Dia dihukumkan macam niat dah. Kan dia azam kan, lepas ni kalau dia kembali ke masjid tu dia nak iktikaf kan. Dengan azam dia tu dah jadi sama level macam niat. Asalnya azam dengan niat ni lah lain. Apa beza azam dengan niat? Bagus. Azam tu sebelum. Niat ni mesti kena muqtarinan, betul tak? So asalnya azam tak boleh jadi niat lah. Tapi ini antara furuk dalam mazhab Syafi'i. Azam yaqumu maqam an-niyah. Dalam kitab qawaid fiqhiyah ada disebut benda-benda macam ni lah. Okay, kemudian apa kata Imam Abu Syuja'? Wala yakhruju minal i'tikafil manzur. Ini dia nak cerita pasal orang yang nazar i'tikaf dan dia nazar tatabu' contoh. Dia nazar tatabu'. Saya bernazar untuk iktikaf dekat masjid 5 hari berturut. Ada berturut, tatabu'. Mutatabi'an. 10 hari berturut. Seminggu straight. Sebulan straight. Itu semua dia nazar iktikaf yang muqayyad dengan tatabu'. Sebab boleh je dia nazar iktikaf tak muqayyad. Nazar iktikaf yang mutlak. Saya bernazar untuk iktikaf. Saya bernazar untuk iktikaf. Okeylah. Dia tak hadkan bilangan hari pun dan dia tak hadkan tatabu'. Yang Imam Abu Syuja' nak bincang kat bawah ni, saya bernazar untuk iktikaf kan sehari ke 5 hari ke contoh 10 hari ke berturut-turut. Dia pergi tambah berturut-turut tu. Ana bagi tahu siap-siap lah. Eloknya tu jangan buat jangan tambah berturut-turut, nanti jadi payah. Okey, tapi katakanlah ada orang buat macam tu, apa hukum dia? Tu dia kata kat bawah tu. Dia tak boleh keluar daripada iktikaf yang dia nazarkan tu melainkan untuk hajat. Hajat ni ulama sebut contohnya makan dengan minum. Kalau kat masjid dah ada makanan, boleh tak keluar? Boleh. Ulama kata tengok. Kalau dia ni jenis malu-malu. Betul? Ni bukan anak main-main ni. Betul dalam kitab. Kalau dia jenis malu-malu makan kat dalam masjid, tak biasa makan dalam masjid. Okay, nanti kekok kan. Duduk tepi orang semua. Okay. Dia boleh keluar untuk makan. Okay, dia boleh keluar untuk makan. Tapi dia kena keluar untuk makan dan lepas makan balik lah. Bukan lepas tu dia keluar makan. Lepas tu dia macam alalang dah keluar ni, kita tengok apa ada kat shopping mall jap kan. Itu akan memutuskan dia punya tatabuk dia. Apa maksud memutuskan? Maksudnya kalau dia nazar untuk iktikaf 5 hari berturut-turut, dia dah iktikaf 2 hari dah. Hari ketiga dia keluar untuk makan. Alalang dia makan, dia pergi shopping mall terus 3 jam, 4 jam, 5 jam, lepas tu baru dia balik. Perbuatan dia pergi shopping mall tu memutuskan tatabuk dia, maka dia wajib start daripada awal balik. 2 hari tu burn. Faham tak? Kena start iktikaf daripada
awal balik. Okey. Itulah. Makan, minum, wuduk contohnya, kalau dalam masjid tu tak ada tempat untuk wuduk, mandi wajib contoh. Okey. Contohnya dia mimpi basah dalam masjid. Dia mimpi basah dalam masjid tak membatalkan iktikaf dia. Tapi dia kena mandi wajib lah. Okey, dia kena mandi wajib. Contohnya tandas tu kat luar masjid, ataupun rumah dia tepi masjid dekat, dia kena keluar. Okey, bolehlah nak mandi wajib. Ataupun au uzrin min haidin au maradin. Ni uzur. Kalau uzur lagilah dia tak putus. Kalau uzur lagilah. Haram wanita yang haid stay dalam masjid kan. Okey, haram wanita yang haid dia stay dalam masjid. So bila ada haid dia kena keluar. Begitu juga orang yang sakit, yang dia tak mampu untuk tahan diri dia untuk iktikaf kat masjid, dia boleh keluar. Okey. Dan perkara ni tak memutuskan tatabuk tu. Tak memutuskan. So perempuan tu dia nazar iktikaf 5 hari berturut. Kan? Lepas dah 2 hari iktikaf, dia keluar. Dia keluar pula keluar darah haid. Dia wajib keluar lah. So nanti dia datang, dia nak start daripada kosong ke dia nak start daripada hari kedua? Start daripada hari kedua. Cuma dia ada perincian sebenarnya untuk wanita yang haid ni tentang dia punya nazar dia. Okey. Dia ada perincian sikit. Apa perincian dia? Sekejap, Ana baca sekejap perincian dia. Dia sebenarnya ulama kata, dia tengok juga bila dia nazarkan tu berapa hari. Kalau kadar hari yang dia nazarkan tu biasanya tak berlaku haid pada dia, maka ini haid yang bila dia keluar tak memutuskan tatabuk. Tapi kalau dia nazarkan kadar hari yang biasanya berlaku haid, maka bila datang haid dia wajib keluar kan. Bila dia keluar putus tatabuk. Apa maksudnya? Anda bagi tahu tu. Ulama kata dia punya dhabit dia sekurang suci lah 15 hari. So kalau dia niat iktikaf 30 hari dan dia nazar iktikaf tu tatabuk, 30 hari berturut. Biasanya dalam 30 hari, okey, ada hari yang tak haid tak? Adalah hari yang tak haid kan? Ada hari yang haid, ada hari tak haid. Okey. Silap. Biasanya 30 hari confirm akan ada haid. Anda silap. Confirm lah akan ada haid kan? Dia punya biasanya kebiasaan dia akan ada cycle. Tapi kalau dia nazar kurang 15 hari, boleh tak berlaku biasanya, ataupun boleh tak berlaku tak ada haid? Boleh lah. Sebab 15 hari ni sekurang suci. Okey, sekurang suci. Jadi kalau dia nazar 5 hari je, 7 hari je, biasanya 5 hari, 7 hari haid tak datang lah. Tapi kalau dia nazar 30 hari contoh, 25 hari contoh, kemungkinan besar dia apa? Haid akan ada lah kan? So dia bezakan. So kalau dia nazar lebih daripada 15 hari, contohnya 20 hari, 25 hari, 30 hari, nanti bila datang haid dia kena keluar. Dan bila dia keluar tu tak memutuskan tatabuk dia. Tapi kalau dia nazar hari tu kurang 15, contohnya dia nazar 7 hari, 10 hari, haid datang, dia wajib keluar. Dan bila dia wajib keluar, dia putuskan tatabuk dia. Faham tak? Dia bezakan antara dua keadaan tu. Okey. Al-haid illam tasa'hu muddatut tuhri bi an kanat muddatul i'tikaf la takhlu minha ghaliban. Maksudnya la takhlu min apa nama dia haid itulah ghaliban. Fatabni ala ma sabaqa idza tahurat li'annahu bighairi ikhtiyariyah. Fatabni, tabni tu maksudnya dia just sambung je. Bila dia dah suci dia just sambung balik je kadar hari-hari yang dia dah iktikaf. Ini kalau apa? Dia nazar iktikaf lebih daripada 15 hari. Okey.
So itu tentang mana tadi? Haid ataupun penyakit. Penyakit samalah, penyakit dia tengoklah kalau dia penyakit yang tak wajibkan dia keluar, penyakit yang dia boleh tahan untuk stay dalam masjid, dia stay dalam masjid. Contohnya dia sesama ataupun batuk-batuk sikit. Dia sesama lah contoh. Sesama ni biasanya tak susah untuk stay dalam masjid. Okay, so dia tak boleh dia keluar, dia duduk kat rumah dia berapa hari, dia putuskan iktikaf yang dia dah tatabuk tu. Bila kita tanya kenapa, sebab saya sesama, tak boleh lah. Tapi kalau demam teruk ke apa, kena ada orang jaga, dia nak jalan pun susah apa semua, itu tak apalah, dia tak putuskan tatabuk. Okey. Wa yabtulu bil wat'i, antara perkara yang membatalkan iktikaf adalah setubuh. Okey. Orang tu jadi gila, batal iktikaf. Setubuh dalam masjid atau luar masjid? Dalam masjid pelik lah kan, macam mana berlaku pula ni luar masjid. Luar masjid tu contohnya macam mana? Dia ada hajat, dia keluar untuk hajat, contohnya nak makan. Dia makan kat rumah dia, boleh tak? Boleh. Ya, dia keluar untuk makan. Rumah dia dekat dengan masjid, so dia makan dekat rumah. Kan tiba-tiba dia dah makan, dia pun lepas makan dia setubuh dengan isteri dia contoh. Itu setubuh lah, luar masjid kan, tapi masih dalam tempoh iktikaf, itu batalkan iktikaf. Faham tak? So setubuh yang membatalkan ni dalam masjid atau luar masjid bila dalam tempoh. Okay, luar masjid tapi bila dalam tempoh tu batalkan juga. Kemudian apa lagi? Antaranya gila. Pengsan dia tak batalkan. Anda cek balik. Seingat anda pengsan dia tak batalkan. Pengsan tak batalkan. Okey, pengsan tak batal. Tapi murtad membatalkan. Murtad membatalkan, gila membatalkan. Gila membatalkan sebab bila gila dia tak berkeahlian untuk buat ibadah lah. Laisa ahlan lil ibadah kan. Begitulah. Okay, so itu tentang iktikaf yang dinazarkan. Iktikaf yang dia nazarkan untuk berlaku secara tatabuk. Maka yang terbaik dan selamat dia apa? Jangan niat tatabuk lah. Kalau niat tatabuk jadi payah. Apa yang memotong tatabuk mewajibkan kita istiknaf, start daripada awal. Kalau benda tu tak potong tatabuk, kita boleh bina. Antu kalau jumpa dalam kitab fiqh kata bina tu maksudnya sambung. Tabni tu maksudnya sambung. Tabni muddatul i'tikaf. Oh, so bina maksudnya sambung je. Tapi kalau dia kata tasta'nif al-i'tikaf, kena start daripada awal balik. Okey. Okey. Betul lah, anda duk check balik, anda baca ya. Falhasilu anna al-mar'ata in nazarat i'tikafan qadruhu aqallu min 15 yawman fa innahu yabtulu in tara al-haid fi mu'datil i'tikaf. Aqallu min 15 yawman. Kurang 15 hari apa jadi? Yabtul, maksudnya memotong tatabuk i'tikaf dia. Litaqsiriha fa innaha mutamakkinatun an ta'takifa akibat tuhriha. Okey. Amma in nazarat i'tikafan qadruhu akthar, lebih daripada 15 hari, akthara min 15 yawman fala yabtulu bi turuil haid, lianna muddatul i'tikaf la takhlu 'anil haid ghaliban. Sebab lebih 15 hari ghalibnya mesti datang haid lah. Kan? Bila ghalibnya dah akan datang haid, maka seolah dalam dia niat nazar dia tu dia dah include kan. Kalau
haid datang, terputuslah tatabuk, saya keluar masjid tapi tak putus tatabuk. Okay, tapi kalau kurang 15 hari haid datang, putus tatabuk. Okey. Kan? Kalau aqallu min 15 yawman fa innahu yubtilu in tara'a al-haidh fi muddatil i'tikaf. So itulah cerita dia. Okey. Kita masuk zakat fitrah. Tempat ke? Bolehlah ambil zakat fitrah. Kemudian masarifuz zakah. Masarif. Apa kita tengok zakat, kita buat zakat fitrah dulu. Kalau sempat kita ambil masarif. Okey, boleh baca? Zakat yang mana? Dia sebelum puasa. Betul-betul sebelum puasa. Kitabuz zakah. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'. Tak, itu zakat yang awal. Dia berapa muka surat lepas tu? Dia faslun wa tajibu zakatul fitri. Faslun zakatul fitri wa tajibu zakatul fitri bisalasati asya'. Betul. Wahid al-Islam wa thani bil ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan wa thalith wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi zalikal yawm wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min quti baladihi wa qadruhu khamsatu artali wa sulusun bil iraqi. Okey. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Zakat al-fitri ni kadang-kadang nama dia zakat al-badan, ulama panggil, ataupun zakat Ramadan. Dia fardu ain lah kepada yang memenuhi syarat. Dan wajibnya zakat fitrah ni dengan 3 perkara. Pertama, Islam. Orang yang dikeluarkan kepadanya zakat itu, dikeluarkan untuknya zakat, mesti kena Islam. Orang yang dikeluarkan bagi dia zakat fitrah, mesti kena Islam. Kalau antum perasan, ana tak cakap orang yang keluarkan. Sebab orang yang keluarkan zakat fitrah boleh jadi tak Islam. So ulama sebut boleh jadi sepatutnya benda ni tak boleh dibiarkan berlaku lah. Tapi kalau ditakdirkan berlaku, tuan hamba ni kafir, tapi dia ada hamba Muslim yang dia wajib nafkah lah untuk hamba dia kan. Maka tuan hamba ni tadi wajib keluarkan zakat fitrah untuk hamba dia yang Islam tu, walaupun tuan hamba tu kafir. Sebab tu syarat Islam tu untuk orang yang dikeluarkan baginya zakat fitrah, bukan orang yang mengeluarkan. Tapi kalau kita keluarkan untuk diri kita sendiri, kita kena Islam lah. Faham tak? Kita keluarkan untuk diri kita sendiri kan? Faham tak? Kita keluarkan untuk diri kita sendiri. Kita kena Islam lah. Okay. So pertama, Islam. Dan ulama bagi contoh lain lah. Okay. Katakanlah, tapi dia susah mungkin amalkan zaman sekarang ni. Ayah dia dah tua, tak ada pendapatan, maka dia ditanggung nafkah dia oleh anak lelaki dia. Contoh, ayah dia Islam, anak lelaki dia kafir. Anak lelaki dia kafir ni wajib keluarkan zakat fitrah untuk ayah dia. Okay, wajib.
Dan zakat fitrah ni itulah dia kena kepada orang kafir tadi, kerana kita pegang, kita cakap dah qaul ni lah, al-kufar mukhatabun bi furu'i syara'i. Okay, sebab tu dia kena juga kan. Orang kafir itu dikhitabkan dengan hukum syarak. So pertama, zakat fitrah tu wajib kepada orang yang Islam. Orang yang tanggungan dia tu Islam, yang dia tanggung untuk orang Islam. Anak tanggung ayah yang Muslim. Tuan hamba tanggung hamba dia Muslim. Kan dia kena keluarkan. Ataupun kita diri sendiri, kita nak keluar untuk diri sendiri, kena Islam lah. Okay. Kedua, wa bi ghurubi syams min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Dia punya formula dia senang je. Dia mesti kena sempat jumpa sejuzuk daripada Ramadan, sejuzuk daripada Syawal. Kalau dia tak sempat jumpa salah satu, tak wajib zakat fitrah. Contohnya orang yang meninggal sebelum maghrib hari terakhir Ramadan, petang tu, pukul 6, pukul 5 dia meninggal. Dia tak sempat lah nak masuk maghrib, nak jumpa malam raya tu, faham tak? Dia meninggal sebelum nak masuk maghrib malam raya, pukul 6 petang dia meninggal. Okay? Wajib tak keluar zakat fitrah untuk dia? Tak wajib. Dia tak wajib keluar zakat fitrah sebab dia sempat jumpa sejuzuk Ramadan tapi tak sempat jumpa sejuzuk Syawal. Begitu juga baby yang lahir lepas masuk maghrib. Kan? Kita tengok dekat hospital tu, tengok rekod dia lahir 7.55. Keluar bunyi baby. 7.55. Okey. Mak bapak dia wajib tak keluarkan zakat fitrah dia? Tak. Sebab dia sempat jumpa Syawal, dia lahir malam raya ni, baby malam raya kan. Dia lahir lepas maghrib malam raya. Dia sempat jumpa Syawal tapi dia sempat tak jumpa Ramadan. Tak sempat kan? Dia tak wajib zakat fitrah. Dia wajib untuk orang yang sempat dua-dua. So katakanlah ada orang dia meninggal pukul 8 malam. Malam raya, 8 malam. Ayah ni dia ada anak lelaki dia seorang, darjah 4, darjah 3, tak bawah tanggungan dia. Na'udzubillah lah, ditakdirkan anak dia yang darjah 3, darjah 4 ni accident, meninggal pukul 8 malam. 8 malam bila ni? Malam raya. Anak dia sempat jumpa Ramadan dan sempat jumpa Syawal kan. Ayah dia wajib keluarkan zakat fitrah lah untuk anak dia tadi. Sebab anak dia tadi sempat jumpa apa? Juzuk Ramadan dan juzuk Syawal. Okay? Itu dia punya formula dia lah. Itu waktu bila diwajibkan. Dan kan, tapi kita belajar nanti, orang tu kalau dia nak dahulukan bayar awal bulan pun tak apa. Seawal masuk satu Ramadan, okey. Walaupun tak wajib lagi waktu tu. Dia takjil lah, dia mendahulukan. Tu boleh dalam mazhab kita boleh. Tapi bila starting wajib dengan tenggelam matahari terakhir Ramadan. Itu starting wajib. Wa wujudil fadl an qutihi. Dia ada harta yang melebihi keperluan dia, keperluan makanan dia, qut dia, makanan minuman dia apa semua harian dia. Wa quti iyalihi, dan keperluan tanggungan, keperluan orang di bawah tanggungan dia. Okey. Fi dzalikal yaumi wa lailatihi, untuk hari itu dan malamnya. Hari itu tu hari apa ni? Hari raya. Malamnya malam raya. Malam raya ni bila? Malam sebelum raya ke? Malam sebelum raya ke? Ataupun malam hari raya? Malam sebelum raya. Antum faham tak beza dia? Malam raya, malam sebelum raya ke? Yang orang duk takbir tu ke? Ataupun malam esoknya tu? Malam duduk takbir. Majoriti mazhab Syafi'i kata yang malam takbir tu, malam sebelum. Ada beberapa kitab kalau antum baca dalam mazhab Syafi'i, dia cakap malam lepas malam itulah malam seterusnya tu, selepasnya tu. Tapi pandangan tu minoriti. Ada dalam Bushra Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah, Al-Alamah Ba'ishin dia kata malam raya tu malam esoknya tu. Tapi muktamad kita majoriti kata malam sebelum. So dia tengok malam sebelum raya,
dengan hari raya itu sendiri, keperluan dia apa? Berapa ringgit untuk makan dengan minum? Untuk dia sendiri berapa? Contohnya katakanlah RM10. Untuk anak, isteri apa semua, kalau dia ada hamba-hamba dia, kalau dia bela kucing-kucing dia apa semua, berapa keperluan-keperluan ni semua? Katakanlah RM50. Campur dia 10. Okey? Dia ada 150. Lebih tak daripada keperluan dia dengan orang di bawah tanggungan dia? Lebih tak? Lebih, wajib zakat fitrah. Walaupun dia miskin. Walaupun dia memang ada 150 tu je dalam duit dia, dalam dia punya simpanan dia, kena juga zakat fitrah. Zakat fitrah ni maksudnya dia syarat dia tu ringan sangat sehingga orang miskin pun boleh kena. Syarat dia ada harta yang cukup untuk cover keperluan dia, makanan dan minuman dia dan orang di bawah tanggungan dia pada hari raya dan malamnya. Faham tak? Sekiranya syarat tu senang sangat. So kalau orang miskin pun dia kena zakat fitrah. Kebiasaannya lah orang yang miskin yang ada duit lebih, yang dia ada contohnya dalam bank RM1,000, RM500, RM400, RM300, kita akan cakap lah, oh ni mungkin RM300 tu tak cukup pun untuk dia survive seminggu lepas tu, sebulan lepas tu. Tapi dia cukup untuk survive malam raya dengan hari raya tu, itu cukup dah untuk dia kena zakat fitrah. Antum faham tak? Macam tu lah. Okay. Kalau dia ada hutang macam mana? Dia ada RM150 kat bank. Okay. Bukanlah kat bank, kat simpanan dia. RM150 kat bank, kesian lah. Simpanan dia lah. Jalan cash. Bank dia dah kosong dah ni. Dalam bank tak ada apa dah. Cash dia RM150 je dia ada. Disimpan dalam tabung. Tanggungan dia dengan family dia, dengan di bawah dia semua ni, RM60 total, contoh. Untuk raya dengan malam raya katakanlah. So dia ada baki lebih berapa? RM90. Pada masa yang sama, ada hutang yang dah sampai masa dia kena bayar RM100 ataupun RM150. Maksudnya hutang tu akan cover duit baki yang dia ada, akan menenggelamkan duit baki yang dia ada. Faham tak? So waktu tu dia wajib tak zakat fitrah ataupun dia tak wajib zakat fitrah sebab ada hutang. Antum faham tak? Boleh tak ni? Keperluan dia dengan family dia RM60 untuk hari raya dan malamnya. Okay? Dia dalam simpanan dia ada RM150 je. RM150 tu lebih lah. So kalau ikutkan wajib lah dia zakat fitrah. Sebab dia ada lebihan RM90. Okay. Tapi pada masa yang sama, dia ada hutang dengan orang. Hutang tu dah sampai dah masa kena bayar. Hutang dengan orang tu RM200 contohnya. Faham tak? So sekarang ni kena tak lagi zakat fitrah? Dah tak wajib dah. Sebab hutang tu dah menyebabkan dia tak mampu. Yalah, hutang tu dah cover dah duit dia, baki yang dia ada. Dia tak payah kena zakat fitrah. Ini muktamad Imam Ibnu Hajar dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau ikut Imam Ramli dengan Khatib Syarbini, hutang tu tak menggugurkan zakat fitrah. Tapi antum nak ambil pandangan yang mudah, antum ambil pandangan hutang menggugurkan zakat fitrah. Kalau hutang tu cover lah apa yang dia ada. Okey. Waktu ada seorang ulama Yaman, Al-Alamah Bakathir, dia buat baik, wa tasqutul fitratu bid-daini ala ra'yi Muhammadin khatibil fudala. ولا تسقط الفطرة بالدين على رأي محمد خطيب الفضلاء موافقا فيه الجمال الرملي وخالف شيخيهما ذا الفضل واعتمد ابن حجر ما قاله شيخ الشيوخ زكريا واعتمد ابن حجر ما قال به شيخ الشيوخ زكريا فانتبه. لا تسقط الفطرة بالدين على, zakat fitrah tak gugur bila ada hutang. Ini ikut pandangan siapa? Ala ra'yi Muhammadin khatibil fudala, Khatib Syarbini. Wa wafaqa fihi Jamal Ar-Ramli, dia setuju dengan Imam Jamaluddin Ar-Ramli. Wa khalafa syaikhaihima Dzal Fadli, tapi mereka berdua ni khilaf dengan syekh mereka, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa'tamada Ibnu Hajarin ma qala bih Syekhus Syuyuhi Zakaria fantabih.
Dan Ibnu Hajar pegang pandangan Syekhul Islam Zakaria Ansari juga. Sebab Imam Zakaria Ansari dia memang guru untuk semualah. Dia guru untuk Khatib Syarbini, guru untuk Imam Ibnu Hajar, guru untuk Ramli, guru untuk semua. Dan biasanya Imam Ibnu Hajar ni dia sama dengan Syekhul Islam Zakaria Ansari. Biasanya Imam Ramli dia new khulafah sikit. Okey. So Imam Ramli dengan Khatib Syarbini kalau ada hutang pun tak gugur zakat fitrah. Ibnu Hajar dengan Zakaria Ansari ada hutang, gugur zakat fitrah. Okey. Boleh kan? Tapi kita sekarang tapi tak masuk lagi. Tak apa, itu ana hurai kat bawah. Ya, wa yuzakki an nafsihi wa an talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dia keluarkan zakat untuk diri dia dan orang yang di bawah tanggungan dia. Macam mana kita nak tahu orang tu di bawah tanggungan kita? Nanti kita belajar dalam bab munakahat, nikah nanti ada satu fasal khusus tentang nafkah. Nafkah. Orang Arab panggil nafkah lah, orang Melayu panggil nafkah kan. Nafkah kan. So nafkah ataupun nafkah ni ada beberapa sebab. 3 sebab. Perkahwinan, maksudnya suami tu nafkah isteri dia. Kerabat, keturunan lah, keluarga, hubungan kekeluargaan. Ayah kena nafkah anak, mak kena nafkah anak, anak kena nafkah ayah dengan mak. Tu ada perincian dia nanti. Itu keluarga, qarabah. Yang ketiga, milk. Dia memiliki, dia ada hamba, dia wajib nafkah hamba dia. Dia bela kucing, dia bela kuda, dia bela ayam, dia wajib buat nafkah kan. Tapi dia tak wajib keluarkan zakat fitrah lah, tu binatang. Tapi maksudnya hamba. Hamba dia wajib nafkah kan, dan dia memiliki hamba tu. Tu dia kena keluarkan zakat fitrah untuk hamba tu. So nafkah ni wajib sebab 3. Kahwin, keluarga, milik, memiliki. Okay? So kaedah dia ni dhabit lah, dhabit. Dhabit ni aglabi. Apa maksud aglabi? Maksudnya 80% lah. 90% of the time dhabit ni terpakai. Most of the time antum boleh pakai dhabit ni. Apa dia? Siapa yang kita wajib nafkahkan dia, kita wajib bayar zakat fitrah dia. Man talzamuhu nafaqatuhu talzamuhu fitratuh. Siapa yang dia wajib nafkahkan, dia wajib keluarkan zakat fitrah. Ini dhabit aglabi. Apa maksud dhabit aglabi? Most of the time. Okey, adalah pengecualian. Bila nak kata aglabi, adalah pengecualian. Tapi tak apa, antum tak payah ambil pengecualian dulu. Antum ambil dhabit ni yang kita cakap aglabi ni dulu. Okey, so ayah yang ada anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, dia wajib nafkahkan tak? Wajib nafkah. Maka dia wajib bayar zakat fitrah. Ayah tu ada 3 isteri contoh. Wajib nafkahkan tak setiap satu isteri? Wajib. 3 tu dia kena zakat fitrah. Nanti kita belajarlah dalam bab munakahat. Okey, isteri yang ditalak, talak raj'i. Wajib nak nafkahkan ke tak? Wajib dinafkahkan. Okey, talak raj'i. Dalam tempoh dia tu, dia wajib kena nafkah tak? Wajib nafkah. Wajib juga zakat fitrah. Yang dah bain, kena talak bain, yang dah bainunah, yang dia tak mengandung, tak wajib zakat fitrah, tak wajib nafkah dah, maka tak wajib zakat fitrah. Dia punya, faham tak? Formula dia asalnya macam tu. Siapa yang kita wajib nafkah, wajib zakat fitrah. Siapa kita tak wajib nafkah, tak wajib. Ini formula yang aglabi. Aglabi, okey. Bila kata aglabi, maksudnya confirm ada pengecualian lah. Tapi pengecualian tu sikit. Aglabi maksudnya most of the time dia okey. Ada pengecualian, tapi pengecualian tu sikit. Bahkan sebagai ulama kata semua kaedah ada pengecualian. Ma min qa'idatin illa walaha istithna, kan? Ma min umumin illa waqad khussa ataupun khussisa. Tapi kaedah tu tak tepat 100% dalam ilmu usul lah. Ulama kata ada je umum yang kekal umum. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul umum. Takkan kita kata ada istisna? Oh, ada benda yang Allah tak qadir atasnya. Kapir kita keluar Islam terus. Allah bi kulli syai'in alim. Allah tahu semua benda. Tiba-tiba kita cakap umum ni ada istisna ni, adalah ada punya taksis dia. Ada benda Allah tak tahu. Boleh
keluar daripada Islam So, macam itulah. Okay, kemudian apa dia kata? Dia sebut sa'an. Satu sa' berapa? 4 mud. Betul tak? Satu sa' 4 mud. Dan asalnya dia kena pakai kail. Kail. Kena pakai volume, bukan pakai weight. Maksudnya kalau orang bayar beras by kilo, asalnya salah lah. Sebab kilo tu, kilogram, wazan. Okay. Kita kena pakai kail. Kail tu maksudnya antum kena ambil satu cupak sebiji. Macam zaman Nabi SAW punya saiz cupak. Bubuh beras dalam tu, penuhkan dia. Itu dia. Tanpa melihat kilogram berapa. Tak penting kilogram, yang penting the volume. Faham tak? Asalnya sa' tu kena volume. So kalau pakai wazan tak boleh. Tetapi ada ulama kata tak apalah, nak pakai kilogram okeylah. Kan ada yang terkemudian nak kata pakai kilogram tak apa. Bahkan yang diamalkan sekarang pakai duit dia. Mazhab Hanafi, betul tak? Okey. Mazhab Jumhur kena keluarkan inilah makanan asasi lah tapi mazhab Hanafi kata boleh duit. So ramailah yang fatwa akan ikut mazhab Hanafi. Okey. Dan dia tak keluarkan kita daripada mazhab Syafi'i. Hari tu ana ada post kat Facebook, ada ana post as long as kebanyakan hukum hakam kita follow mazhab Syafi'i, kita dianggap orang mazhab Syafi'i. Ada 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 permasalahan kita taklid mazhab lain katakan, tak ubah kita ni jadi bukan mazhab Syafi'i, faham tak? Dalam fatwa Imam Kamaluddin Ibnu Zamalkani, fatwa dia yang ana sebut ni, Imam Ibnu Kamaluddin Zamalkani ni ulama besar mazhab kita lah, Syekh Syafi'iyah zaman dia, mujtahid, guru kepada Imam Ibnu Katsir dan sebagainya. Dia kata dalam fatwa dia tu, selagi mana fi aghlabil ahkam dia ikut mazhab tu, dia orang mazhab tu. Fi aghlabil ahkam. Kan sebab sebahagian orang dikritik. Dia kata kamu ni mengaku mazhab Syafi'i sangat, ni tak malu ke zakat fitrah ikut mazhab lain? Kita cakap tak ada masalah. Satu dua isu. Bahkan kalau 100 masalah pun kita keluar mazhab Syafi'i, kita taklid mazhab lain. Okey. Tapi 10,000 masalah kita mazhab Syafi'i, 1,000 masalah mazhab Syafi'i, 2,000 masalah kita ikut mazhab Syafi'i, kita masih lagi mazhab Syafi'i, faham tak? Permasalahan fiqh ni bukan sikit. Permasalahan fiqh ni berpuluh ribu, beratus ribu. Kan? Orang kata dalam Minhajul Talibin ada 70,000. Ulama mazhab Maliki kata dalam Mukhtasar Khalil ada 200,000 masalah dalam tu. So kalau dia keluar 500 permasalahan pun daripada 200,000, dia still orang mazhab Maliki, faham tak? Okay, so sebagai orang dia kata, tu lah bila sampai zakat fitrah boleh pula keluar mazhab kan? Memang boleh keluar mazhab. Ada perincian dia lah, tapi memang boleh. Maksudnya memang kita boleh taklid mazhab lain, tak ada isu. Okay. Mana-mana je kita boleh taklid mana-mana mazhab dari sudut amalan peribadi kita tu, no problem. Dengan syarat-syarat dia. Bukan maksud bila kita mazhab Syafi'i, semua hukum hakam kat muka bumi ni A sampai Z mazhab Syafi'i je. Tak. Bahkan mustahil kita buat macam tu. Kan? Dalam muamalat pun berapa banyak benda yang kita tak ikut mazhab Syafi'i sekarang. Okey. Sangat banyak. Orang tu tahu tak tahu je. Bila dia belajar muamalat, nanti dia akan nampak yang ni tak ikut ni, yang ni tak ikut mazhab Syafi'i. Okey. So sa'an min quti baladihi. So kalau ikut mazhab kita dan jumhur, mesti kena qut, makanan asasi. Beras. Tempat dia, balad dia lah, negeri dia, tempat dia. Tempat siapa ni? Tempat orang yang dikeluarkan zakat baginya. Ayah keluarkan zakat bagi anak. Ayah dekat KL, makanan asasi KL ni, Malaysia ni beras. Anak dia duduk dekat Sweden. Ayah dia nak keluarkan zakat fitrah untuk anak dia yang kat Sweden. Orang Sweden makanan asasi dia apa? Gandum kot, roti. Ana pun tak tahu. Yelah kot Katakanlah duduk Brazil, makanan asasi dia jagung. Ana rasa lah Ana tak pasti, setahu Ana lah jagung. Tapi memang ada negara makan asasi dia zurah tu jagung lah. So katakanlah memang makan asasi dia jagung, ayah dia kena keluarkan secupak jagung, bukan beras. Ayah dia keluarkan untuk anak dia kan, dia kena keluarkan ikut
anak tu dia punya tempat dia, negeri dia, bandar dia ada tu, apa makanan asasi situ. Okey. Kalau ayah dia dengan anak dia duduk Malaysia, beras lah. Sekarang ni kita pakai duit, habis cerita. Okey. Kadarnya 5 ritel dan 1/3 ritel Iraqi. Okey. Baghdadi maksudnya. Satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud lebih kurang 600 gram kan. So 6 kali 4 2.4 kg lebih kurang. Kalau nak pakai kilo lah, kilogram, 2.4 kilogram, 2.5, 2.6 lebih kurang gitulah. Okey, beras. Wallahu taala alam bisawab. Tak sempat kita nak ambil masarif atau mustahiqin ni. Sebab masarif zakat ni pun penting kita nak tahu, tapi inilah lepas kita raya nanti. Asnaf zakat ni penting, lagi-lagi fisabilillah. Orang suka kata fisabilillah ni sekolah lah, jambatan lah, jalan raya berlubang pun fisabilillah. Ada sebagai orang lah, anda tak kata siapa, dia maslahat umum sangat untuk fisabilillah, anda tak setuju pandangan tu lah kan. Tapi pandangan tu pandangan yang masyhur dekat negara kita. Okey, dia berdasarkan pandangan dengan ijtihad Syekh Yusuf Qardawi. Dalam tesis PhD dia fiqh zakat. Fiqh zakat Syekh Yusuf Qardawi ni yang jadi rujukan utama. Banyak orang pakai Wallahu alam. Kalau dah dipakai tak apalah, nak buat macam mana kan. Ada soalan? Ustaz, yang berkenaan dia ikaf untuk rumah, dia wakafkan kat sejadah itu. Jadi kalau contohnya dia duduk rumah sewa tak boleh Ustaz, sebab itu bukan milik. Tak boleh. Sebab tu dia kata milkihi tadi. Milkihi, tempat yang dimiliki. Maksudnya dia tak boleh jual rumah tu. Mungkin boleh kalau dia cabut. Betul, ulama ada bahas kalau diizalah sejadah tu, dicabut paku tu balik ke, dikoyakkan ke kan. Dan nanti kita belajar bab wakaf ni, kalau ain benda yang wakaf tu hilang, ada lagi tak hukum? Tak ada lah. So kalau dicabut ke contohnya boleh. Okey. Tentang ikaf hajatin nas tu, saudara macam kami yang kena keluar pergi kelas belajar, itu termasuk dalam hajat juga. Belajar, Ataupun bekerja okey lah. Belajar pun ya kot kan. Allah alam, anda tak berani nak jawab. Anda dah ya kot ni tak ada. Anda tak tahu. Nanti anda check balik. Anda tak tahu. Okay. Belajar. Baguslah, soalan bagus. Soalan bagus tapi anda tak tahu. Dan sebenarnya dia boleh letak syarat untuk itikaf. Kalau itikaf tu tak ada tatabuk, dia tak ada masalah keluar. Yang masalah ni kalau dia tatabuk, dia keluar. Itu pun ulama kata kalau dia letak syarat, saya nazar untuk itikaf 5 hari, tatabuk dengan syarat saya keluar untuk benda mubah, boleh. Itu akan menyelesaikan banyak kekhusutan. So selagi mana dia keluar untuk benda mubah, tak apa, tak batal tatabuk dia. Cuma nanti ada perincian berapa lama dia keluar untuk benda mubah tu pula. Pasal dia kena qada ke tak. Kalau dia keluar untuk benda mubah 3 hari, kena qada tambah 3 hari. Ada permasalahan lagi. Okey. Tapi anda kena check balik lah. Wallahu alam. Ada lagi soalan lain? Ustaz, berkaitan dengan zakat, yang soalan saya ada 2. Yang pertama, wajib tak zakat ni kita bayar pada amil? Kalau kita direct pada orang miskin, boleh ke? Satu. Yang kedua, sekarang kita kan ikut mazhab Hanafi kan untuk pembayaran zakat kan, RM kan. Yang contoh garis panduan, anda tak ingat Johor RM8 kot. Setiap negeri dia ada berapa ringgit ikut negeri. Jadi RM8 tu untuk orang miskin ataupun kaya, ataupun sekarang harga beras pun dah naik. Macam mana tu Ustaz? Okey, bagus. So pertama, boleh tak nak bagi kat amil terus tanpa bagi dekat asnaf terus tanpa lalu amil kan? Betul tak kan? Itu soalan dia kan. Ikut mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i pastikan asnaf betul lah. Kita kena pastikan lah. Ataupun kita bagi kat wakil yang dah check siapa yang layak dapat. Tapi mazhab Syafi'i tak wajib bayar ikut waliul amr, maksudnya amil. Sebab waliul amr akan nanti amil. Okey.
Tak wajib ikut amil. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kan, sebab tu anak tak berapa gemar kelas merakam, tapi tak apalah. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, kalau negara tu lah ditakdirkan negara tu dia punya pengurusan zakat dia masalah, yang waliul amr ni afdal bagi sendiri daripada bagi amil. Okay, itu nas ada dalam majmu'. Pada Ustaz, Malaysia ni okey? Malaysia anak tak tahu, wallah alam. Anak tak tahu. Mungkin husnuzannya okey lah. Negara kita dah maju 2020, insya-Allah okey. Anak tak tahu Tutup rakam final. Soalan kedua tadi Ustaz. Soalan kedua tu dia tengok makanan asasi dia lah, dia tu level dia dalam masyarakat, orang sederhana ke, orang miskin ke, orang kaya. Apa jenis beras yang dipakai? Kalau dia orang kaya, dia pakai cap rambutan kan, lepas tu dia pergi kat amil bayar RM8 juga, dosa ke? Itu anak kena check. Adakah dia anak tak berani nak kata. Anak hari tu dah baca dah, anak lupa. Okey. Ada soalan lain? Tak ada Okey. So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, lemas nak cakap daripada Diana sendiri. InsyaAllah kita jumpa lepas raya. Dan ana ucapkan ni lah, selamat menyambut Ramadan, selamat menyambut kedatangan Ramadan. Okey. Ramadan Mubarak ke Ramadan Karim ke, ikutlah. Kan? Selamat Hari Raya. Okey. Selamat Hari Raya awal sangat. Mana tak bagilah. Okey. So, yang baik itu daripada Allah. Masih cakap daripada dia sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها